Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjalankan aktiviti berkaitan alih bentuk komunikasi. Fokus perbincangan dan analisis data adalah berkaitan cartapai banding. Anak-anak pelajar boleh merujuk buku Local Publication Pengajian Am muka surat 201 iaitu soalan 30. Mari kita sama-sama menganalisis data yang terdapat dalam petikan. Baca arahan soalan dengan teliti untuk mengenal pasti kehendak soalan. Dalam soalan ini, pelajar perlu menyediakan carta yang sesuai. Apakah jenis cartapai yang akan dibina? Seterusnya, pelajar boleh lihat selepas perkataan menunjukkan dalam arahan soalan ialah jumlah KDNK, jumlah keluaran dalam negara kasar mengikut aktiviti ekonomi sektor terpilih di Malaysia bagi tahun 2012 dan tahun 2013. Di sini, pelajar sudah tahu cara untuk menulis tajuk, iaitu semestinya mesti ada tiga elemen penting di dalam membina tajuk, iaitu lokasi, isu dan juga tahun. Bagi mengenal pasti apakah jenis cartapai, dalam soalan terdapat perbezaan atau perbandingan jumlah yang boleh dilihat dan dianalisis bagi soalan ini, iaitu jumlah tahun 2012 dan 2013. Oleh itu, cartapai yang sesuai untuk dibina ialah cartapai banding. Bagi tajuk yang ditulis, pastikan mengikut format yang betul. Seterusnya, binaan jadual untuk memindahkan data yang dianalisis bolehlah disediakan dengan cepat. Pastikan pelajar meletakkan bilangan kolom untuk nilai 2 tahun perbandingan data dan kiraan peratus serta sudut. Kita akan mula membuat analisis data dengan membaca petikan bermula dari perenggan 1 sehingga akhir. Pada perenggan pertama, kita akan melihat kepada nilai jumlah KDNK yang dikutip daripada beberapa sektor terpilih bermula pada tahun 2012, iaitu sebanyak 13,220 juta. Jumlah ini meningkat kira-kira 0.94% pada tahun 2013. Pelajar boleh menyelesaikan nilai peratus untuk mendapatkan nilai RM juta mengikut format yang tertera. Kita akan mendapat jumlah kiraan peratus sebanyak RM 1,224. Jumlah ini pada nilai yang meningkat ini merujuk kepada nilai peningkatan. Kita akan tambah dengan nilai RM juta tahun 2012 dan hasilnya ialah 131,444 juta. Seterusnya, di perenggan kedua, fokus kepada ekonomi sektor pertanian bermula pada data yang diberikan ialah tahun 2012 dengan nilai yang diberikan. Nilai ini seperti yang dijelaskan dalam petikan kurang sebanyak RM 3,931 juta. Bermakna
data untuk aktiviti ekonomi perlombongan dan kuari mempunyai nilai yang lebih tinggi. Setelah kita menambah dengan nilai yang diberikan RM3,931, hasil jumlah pertambahan iaitu perlombongan dan kuari adalah sebanyak 26,510 juta. Di perenggan ketiga pula, aktiviti seterusnya adalah bagi sektor pembuatan dengan nilai yang diberikan pada tahun 2012. Seterusnya bagi sektor pembinaan berlaku pengurangan sebanyak 44,397. Setelah ditolak, maka kita akan mendapat nilai 11,159 juta. Bagi perenggan keempat, data yang diberikan adalah berkaitan sektor pengangkutan dan komunikasi. Mencatatkan hasil untuk tahun 2012, manakala jumlah ini meningkat pada tahun 2013. Masih di perenggan keempat, bersambung untuk aktiviti ekonomi, pengangkutan dan komunikasi dengan nilai yang diberikan, dan di perenggan terakhir, bagi sektor perlombongan dan kuari untuk tahun 2013 dengan nilai yang diberikan bermula dengan sektor pertanian dan sektor perlombongan sekali kedua-duanya telah diberikan, dan hal ini berlaku juga terhadap sektor pembuatan, iaitu pengurangan kepada nilai yang diberikan. Kedua-dua ini adalah untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Seterusnya, pelajar dikendaki untuk memindah atau mendapatkan nilai peratus untuk setiap sektor ekonomi, aktiviti ekonomi yang dinyatakan. Bermula dari pertanian, perlombongan dan kuari, pembuatan, pembinaan, pengangkutan, dan nilai keseluruhan peratus adalah sebanyak 100%. Perkara yang sama kita lakukan untuk tahun 2013 dan dilengkapkan jadual dengan kiraan sudut seperti formula yang diberikan. Nilai setiap sektor bahagi dengan jumlah tahun darab dengan 360. Okey, ini adalah untuk tahun 2012 dan ini adalah untuk tahun 2013. Jangan lupa untuk mencatat atau menyalin sumber yang diberikan. Apabila pelajar sudah melengkapkan keseluruhan data dalam jadual, seterusnya pelajar perlu mengira nisbah jejari terlebih dahulu. Nisbah jejari diperlukan untuk mendapatkan nilai jejari untuk kedua-dua pi. Formula yang digunakan untuk mengira nisbah jejari ialah punca kuasa jumlah yang besar bahagi dengan punca kuasa nilai ataupun punca kuasa jumlah yang kecil. Contoh soalan 30 ini, jumlah besar adalah pada tahun 2013. So, pelajar perlu mendapatkan punca kuasa jumlah tahun 2013 dibahagikan dengan nilai punca kuasa jumlah tahun 2012 seperti berikut. Pelajar akan mendapatkan nilai sebanyak 1,0046. Nombor ini
perlu dibundarkan iaitu hanya perlu mendapatkan 2 digit atau 2 nombor sahaja selepas titik perpuluhan. Bolehlah dibundarkan kepada 1.01. Bermakna nisbah jejari untuk kedua-dua pai bersamaan dengan 1:1.01. Nisbah ini akan merujuk kepada carta pai bagi data tahun 2012 dan 2013. Nisbah 1 merujuk kepada tahun 2012 dan 1.01 merujuk kepada bulatan atau pai bagi data 2013. Bagaimana kita akan gunakan ukuran nisbah jejari untuk melukis kedua-dua pai dalam kertas graf? Pelajar perlu menetapkan ukuran skala, iaitu menggunakan ukuran sentimeter. Contohnya, untuk soalan ini, skala yang dipilih ialah 4 sentimeter. Nilai 1 bersamaan 4, maka untuk pai kedua, iaitu 1.01, perlu didarab dengan 4 dan akan menjadi 4.04. Pelajar akan menggunakan ukuran jejari carta pai 2013 dengan ukuran 4 cm dan carta pai 2013 yang kedua dengan nilai 4.04 cm. Ini adalah contoh jawapan untuk soalan 30. Pelajar akan melukis carta pai banding mengikut format yang telah ditetapkan. Saksikan video seterusnya untuk mempelajari teknik binaan carta pai banding. Okey, selamat belajar.